Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pada malam ini kita dapat lagi bersama untuk kita meneliti mutiara kata dalam Hidayatus Salikin, yang mana kita masuk pada amal-amal yang soleh. Pada muka surat 84 ni kata Imam Al-Ghazali, ya, apa dia tasbih? Tak tahu. Agak saya baca-baca dah. Kita masuk pada tajuk yang baru, itu faedah nafsiyah fi bayan salat tasbih wa fadilatiha. Ini suatu faedah yang amat baik pada menyatakan kelakuan sembahyang tasbih dan pada menyatakan kelebihannya yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula kelakuan sembahyang tasbih itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dua riwayat. Adapun riwayat yang pertama itu, iaitulah hendaklah engkau sembahyangkan 4 rakaat. Maka jikalau engkau sembahyang pada siang hari, maka perbuat 4 rakaat itu dengan 1 salam. Itu lebih afdal. 4 rakaat dengan 1 salam jua. Demikian takbirnya. Kita biasa buat dah, tapi tak apalah, sebagai revision. Takbirnya usalli sunnat tasbih 4 raka'atin sunnatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Lafaz takbir maksudnya, sahaja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita pakai takbir. Kalau sembahyang siang hari 4 rakaat dengan 1 salam. Jikalau engkau sembahyang pada malam hari, maka buatlah 2 salam. 2 salam, 4 rakaat dengan 2 salam, maknanya 2. Dan takbirnya, lafaznya hanya usalli tasbih raka'atain sunnatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Artinya sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, maka kita pakai takbir Allahu Akbar.
Maka lelah engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu doa iftitah yang masyhur, atau engkau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kita boleh, mudah bagi kita doa iftitah lah. Kalau tak baca tak apa. Tapi tak ada sunnah. Di dalam amalan agama ni, jangan kita rasa seronok kita buat benda yang wajib, tapi kita berseronoklah dengan banyaknya amalan sunnah. Sebab wajib tu semua orang buat. Saya tak pernah tinggal sembahyang 5 waktu. Waktu tak payah cerita, memang semua orang tak paling, memang tak tinggal. Saya puasa bulan Ramadan, alhamdulillah penuh. Cerita apa? Tak payah cerita orang tu. Tapi kalau amalan sunat, baguslah. Dah. Saya alhamdulillah sekarang ni saya cuba semayang ba'diyah, qabliyah, sunat rawatib, sunat witir. Tiap malam saya bangun. Orang macam ni barulah nampak dia punya nilai kelebihan. Nah, marilah dalam solat takbiratul ihram fardu, nah rukun, doa iftitah bukan rukun, tetapi dia adalah sunnah, bacalah. Kemudian maka kau bacakan Fatihah dan surah, dan yang terlebih aula, yang terlebih utama, bahawa engkau baca kemudian daripada Fatihah itu pada rakaat pertama surah Yasin. Kalau setakat baca Yasin saja tak apa, enggak. Allahu Akbar Yasin, Allahu Akbar, tak apa. Ini Yasin ada lebih kurang 82 ke 83 ayat. Nah, sekali baca dia sekurang-kurangnya ambil masa 15 minit. 15 minit baca. Tak kira dengan tasbih lagi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, baca saja. Tu dia kata aula, kan? Alamak, matilah saya. Kalau matilah saya, baca yang ringkas sikit. Tak ada masalah, kan? Tapi kalau kita ni orang yang nak cari kelebihan yang banyak, maka disarankan bacalah surah-surah pilihan ini, kan? Surah Yasin. Dan rakaat yang kedua surah Al-Waqi'ah. Ini pendek sikit, dalam 8 minit boleh habis. Dan pada rakaat yang ketiga ataupun lepas bersalam itu rakaat yang kedua, pada solat yang kedua tadi, pada rakaat yang pertama dalam solat yang kedua ataupun rakaat yang ketiga baca surah Ad-Dukhan. Ini pun lebih kurang 5 minit. Dan pada rakaat yang keempat bacalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, pun lebih kurang juga 4-5 minit. Saya tak ingat nak baca lagu mana. Kena hafal lah. Kalau orang nak cari lebih, kalau orang kata cukup lah. Orang kita ni ibadat kalau boleh ringkas-ringkas saja lah. Kalau makan lama-lama pun tak apa. Makan satu sedapnya, makan lagi sedapnya. Semua sedap lah. Nah, makan. Tapi bila solat
rakaat tamu. Kalau mari Masjid Surau buat solat sunat tasbih perdana, kan? Tengok tu imam baca surah Yasin, menggelotorlah kepala tu. Nah, sepatutnya kita perbanyakkanlah bacaan dalam solat, itu yang lebih utama. Allah Ta'ala sangat suka orang yang baca Al-Quran dalam solat, kan? Baca pula tu dengan memperelokkan pula. Bukannya membaca dengan nak cepat-cepat habis, kan? Kita baca penuh dengan gaya tartib, kan? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Contoh, kan? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Barulah betul. Kalau baca lagi bolehlah, tetapi jangan sampai pekat melanggar hukum-hukum. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafiratur rafi'ah idza rajatil 'ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbatha. Lagi kuan, kita tak perlu baca laju. Laju kalau sekadar masih diterima sebagai tartil ataupun backup di antara tartil dengan hadal tu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Boleh diterima. Baca Quran dalam sembahyang jangan fikir nak cepat habis. Sahabat ketika mana dia qiyam di hadapan Allah, burung datang hingga atas bahu pun, burung pun tak lari. Sebab diamnya dia tak bergerak. Kita dah tak ada 10 minit bergerak sana, bergerak sini dah. Lenguh. Kenapa? Kerana orang yang sudah capai kenikmatan dalam solat, dia rasa Allahu Akbar. Ruginya kalau dia berdiri dengan koda yang sekejap, kan? Baik. Kemudian dia kata ataupun, dia beri option. Kalau kita ni orang yang bukan hafiz Quran, kita pun tak ingat, Yasin pun bertukar sekali, baca, maka dia beri optional. Atau engkau baca pada rakaat yang pertama wadduha wallaili idza saja. Panjang ke? Pendek ya. Boleh baca dah tu? Boleh. Kalau untuk imam tu baca ni, kita boleh ikut? Boleh. Comel tu. Sebab kita nak melatih. Contohnya, yang mengikut kita tu anak-anak kita, dia tak ada kekuatan jiwa, kita pergi baca surah Yasin, dia follow tapi hari tu sekali lah. Bila-bila pula kalau ajak, jom kita semaya sunat tasbih, sekali lagi, tak nak lah. Sebab apa dia tak. Jadi nak mengelak tu ada option yang lain. Pada rakaat pertama bacalah wadduha wallaili idza saja. Boleh? Pada rakaat yang kedua bacalah alam nashrah. Pendek juga. Ni surah dia panggil ayat lazim ni, mudahlah sikit. Dan pada rakaat yang ketiga
inna a'tainakal kautsar, dan rakaat keempat idza jaa Allah. Pendek doa pula lah. Kan? Ataupun mana-mana ayat lah. Ataupun setengah orang dia bagikan Yasin tu, satu surah tu untuk 4 rakaat sembahyang sunat tasbih pun boleh. Ataupun saya nak ambil surah Tabar lah, malam ni nak baca Tabar, Tabarakalladzi biyadihil mulk, saya pun pecah 4 juga baca, ada comel juga kan. Waqiah pun serupa juga, Ad-Dukhan pun sama juga. Baik, rakaat keempat idza jaa nasrullah. Atau dia bagi lagi pilihan. Ini option, bukannya satu kewajipan. Tak boleh. Mana boleh baca surah lain daripada Yasin? Rakaat kedua Al-Waqiah, yang ketiga Ad-Dukhan, yang keempat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dah bacalah, janji dia lah ayat Allah Subhanahu wa taala, tak salah. Baik. Option lain pula, dia kata rakaat yang pertama baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan pada rakaat yang kedua wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Baca. Ingat ke tak? Kalau tak ingat ayat lazim teruk benar kita kan. Dan rakaat yang ketiga idza jaa nasrullah, dan yang keempatnya qul huwallahu ahad. Lekat comelah. Ataupun nak ambil yang lain, dia kata rakaat yang pertama baca alhaakumut takatsur kan. Dan pada rakaat yang kedua surah wal asr, demi masa kan. Dan pada rakaat yang ketiga qul ya ayyuhal kafirun, dan pada yang keempat qul huwallahu ahad. Dan segala bacaan ini iaitu doa kan, yang kemudian daripada takbir dan surah yang kemudian daripada Fatihah, semuanya itu hamba nakalkan daripada risalah karangan Tirmizi, anak murid Syekh Ahmad Qashashi Al-Qashashi, pada menyatakan bicara sembahyang tasbih. Maknanya bukan saya saja, tapi dinakalkan, diambil pandangan dalam kitab risalah tadi kan, karangan Ahmad Al-Qashashi. Boleh. Tapi nak tanya, sama orang yang baca Al-Quran yang panjang dengan orang yang baca yang pendek? Orang baca rakaat pertama Yasin, rakaat kedua idza waqatil waqi'ah, yang ketiga Ad-Dukhan, yang keempat Tabarakalladzi biyadihil mulk, sama tak dengan kita yang baca yang Wadduha, Alam Nashrah, Wattin lah, dan juga surah apa dipanggil tu idza ja'a nasrullah. Tak serupa. Dari segi kelebihan, siapa yang lagi lama dia qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ni kan lagilah nilai dia naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sangat suka orang yang bangun berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan? Allah Taala sangat suka. Batu dikatakan dalam kitab Munyatul Musalli itu, Nabi tengok malaikat duduk dalam keadaan qiyam, berdiri saja.
kan? Kemudian ada yang rokok, ada yang duduk, ada yang sujud, dan ada yang duduk macam tahiyat akhir. Nabi rasa berkenan tengok orang yang berdiri kerana buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Okay? Jadi nak beritahu kepada kita, Allah Taala sangat suka orang yang banyak berdiri qiyam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata dan segala bacaan itu iaitulah doa yang kemudian daripada takbir dan surah yang kemudian daripada Fatihah, semuanya itu hamba nakalkan daripada syarah karangan Tirmizi Syekh Ahmad Al-Qassasi pada menyatakan bicara sembahyang tasbih. Dan lagi bacalah olehmu kemudian daripada Fatihah dan surah itu. Lepas kita baca Fatihah, kita pun baca Yasin ke, kita baca apa lagi, surah-surah pilihan. Maka kita jangan rokok dulu, kita ucapkanlah doa tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali tu? 15 kali. Ketika mana qiyam tadi kena baca 15 kali, sedangkan rukun-rukun yang lain hanya baca 10 kali. Kenapa 15 orang lain 10? Kan? Maka kita katakan bahawa sebab nak cukup jadi 300. Hikmahnya kita sendiri pun tak tahu, kan? Tapi nak cukup 300, nanti kita akan kira 15 waktu qiyam, kan? Sebelum rukuk, lepas sami Allah apa ni, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim bihamdi, kita baca. Kemudian tasbih, tasbih lagi banyak mana? 10 kali. Tidak 10 kali. Berapa bulan tu? Dah 35. Sujud 10 kali. Duduk antara sujud 10 kali. Duduk sujud kali lagi. Kemudian bangun duduk macam tahiyat awal 10 lagi. Maka jumlah ialah 75 kali, kan? Tasbih saja untuk 1 rakaat. Kalau kena 4 rakaat, berapa? 2 rakaat 150, 4 rakaat jumlahnya adalah, kan, 300. Nah, kan, 15 kali. Kemudian maka engkau rokok. Lepas kita baca habis 15 kali, kita pun rokok. Dan bacalah pula olehmu di dalam rokok, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kita boleh tambah wa bihamdik 3 kali. Kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdik 3 kali. Maka bacalah olehmu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu berapa kali tu? 10 kali ada cerita, kan? Kemudian engkau iktidal. Apa maksud iktidal? Kita bangun daripada keadaan rokok tadi, membetulkan keadaan
daripada rukuk dipanggil sebagai i'tidal, serta mengucapkan lagi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Dan baca lagi la ilaha illallah. Baca olehmu dalam itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim 10 kali lagi. Kemudian maka engkau sujud serta mengucap di dalam sujudnya itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini zikir yang biasa disebut waktu kita rokok dan sujud. Maka kita pun lepas kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jangan tu kita bangun, kita buat apa? Kita tasbih lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak mana? 10 kali pula. Allahu akbar. Kan? Kemudian duduk antara dua sujud serta bacalah olehmu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian bacalah olehmu di dalamnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ada orang dia kata panjang sangatlah. Kalau panjang sangat tasbih tadi, cukuplah kita baca subhanallah bihamdihi, subhanallah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dah cukup. Kita kata pada orang yang nak cari lebih, maka dia ucapkan yang panjang tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu hak comelnya wallahu akbar, kan, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu lebih aula 10 kali. Maka kau sujud yang kedua serta mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sekali lagi. Kita baca 3 kali, dia kata maka bacalah olehmu di dalamnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Berapa kali? 10 kali. Berapa kali tu? Baru ada 65 kali. Maka kau duduk istirahat. Duduk istirahat ni bukan rukun ni. Kita bangun duduk istirahat, bukan rukun. Dan bacalah olehmu di dalamnya itu, kan, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Berapa kali? 10 kali. Inilah rakaat yang pertama, iaitu perhimpunan tasbih pada rakaat yang pertama itu 75 tasbih. Kalau boleh jangan terlebih dan jangan terkurang. Nak kira lagu mana? Kira dengan gerakkan tangan kepada jari-jari boleh. Nah, ikut ruah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis ini. Kalau yang 10, kalau yang 15, 11, 12, 13, 14, 15. Dah. Maksudnya tetap. Jadi dia kata cukupkan 75. Kalau ada rukun yang tertinggal, cukupkanlah pada tahiyat yang terakhir itu kita cukupkan. Berapa kita tinggal tadi? Katalah masa qiyam tadi kita tinggal, maka kita bawa carry dia panggil kepada lepas kita duduk tahiyat akhir kita baca. Kata kita tinggal 15 kali, maka ulang lagi 15 kali tersebut. Itu dia solat sunat tasbih.
Dia kata maka bangkit engkau kepada rakaat yang kedua. Kita bangun pada rakaat yang kedua, lepas selesai pada rakaat pertama, kan? Maka perbuatlah olehmu seperti pada rakaat yang pertama itu jua. Ulang balik lah. Nah, dia panggil apa tu? Stereotype lah. Copy and paste lah. Cut and paste. Kita tambah. Apa ni? Bukan tambah, kita ulang balik apa yang kita buat. Tapi kadang-kadang orang ni dia tersasut. Nah, dia tak ingat. Kita kalau boleh, mengapa kita kena kira 15, 10, 10, 10? Itu sedikit sebanyak melatih diri kita untuk memberi fokus, kan? Solat dia nak berfokus, lagu mana? Kita kira subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim, kan? Sekali kita, biar kita sedar berapa kali kita sebut, berapa kali kita ulang. Dah. Itu faedah. Supaya kita lebih fokus, teliti apa yang kita baca, kan. Kemudian dia kata setelah itu maka engkau duduk tasyahud. Pada rakaat kedua ni duduk tasyahud, baca tahiyat lah. Dan bacalah olehmu di dalamnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, kan? Banyak mana tu? Baca 10 kali juga. Sebab apa? Lepas tasyahud tu berarti sudah lengkaplah juga 75 kali. Kemudian maka engkau baca tasyahud hingga akhirnya. Setelah itu maka engkau memberi salam. Dah. Memberi salam itu maka engkau perbuatkan 2 rakaat lagi seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut itu. Dah buat dah kali 2, mudah lah. Ulang saja balik, kan? Jadi dia kata, dan jikalau engkau kendaki satu salam dan satu tasyahud jua, maka tak kala dia kata selesai engkau daripada rakaat yang kedua itu serta tasbihnya, maka engkau bangkit pada rakaat yang ketiga dan rakaat keempat serta engkau baca tasbihnya seperti yang tersebut itu, maka lalu membaca tasyahud, maka lalu memberi salam dia. Kalau 4 rakaat dengan 1 salam, berarti kita baca 2 rakaat saja. Rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat ketiga, keempat orang tak baca dah, kan? Tetapi kalau kita buat solat 4 rakaat dengan 2 salam, maknanya lepas kita habis dah rakaat pertama, rakaat kedua, kita nak sambung rakaat ketiga, kita dah beri salam, maka kita bolehlah lepas kita beri salam rakaat kedua, nak naik balik, nak sembahyang balik 2 rakaat, bolehlah kita baca dengan kuat balik. Tapi kalau kita buat 4 rakaat dengan 1 salam, dia ambil kira bacaan secara jahri itu secara keras hanyalah rakaat pertama, rakaat yang kedua saja. Allahu akbar, kan? Mana tadi? Maka tak kala selesai engkau daripada rakaat yang kedua itu serta tasbihnya, maka engkau bangkit pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat
serta engkau baca tasbihnya, kita baca tasbih seperti yang tersebut itu, maka lalu membaca tasyahud, maka lalu memberi salam, maka jadilah perhimpunan tasbih itu, dia kata di dalam 4 rakaat itu 300 kali tasbih. Allahu Rabbi. Kita tak jumpa lagi lah hadis yang Nabi kata siapa yang ucapkan sekali kan apa ni perkataan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allah Ta'ala akan memberi dia satu mahlika yang indah dalam syurga. Setiap kali dia sebut akan tumbuh satu pokok yang besar. Kalau dia niat, dia baca dengan ikhlas lah. Yang nilai ikhlas ni ialah Allah, bukan kita. Maka terbenalah satu pokok, nak cerita yang besarnya pokok dalam syurga. Seekor kuda yang patah berlari mengelilingi bayangan pokok tadi. Setahun tak bertemu takut lagi. Allah, setahun tak bertemu takut lagi. Maksudnya besarnya fadilah orang yang sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi kita tak berapa nak suka sikit. Kalau tentang zikir ni malah baca kita tak rasa besar kedudukan solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih kalau kita buat sungguh-sungguh, dia akan menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi kita cepat takut. Takut lagi sembahyang tasbih. Sebab apa? Nanti tu imamnya baca panjang. Kalau takut nak buat berjemaah, buat seorang. Berjemaah tu sekadar untuk nak beri motivasi saja kepada kita. Bukanlah suatu kan kemestian. Kalau kita ada kekuatan nak buat seorang, lagi comel. Saya nak buat seorang, saya nak baca surah Al-Baqarah. Allah gila. Kalau ada kemampuan, orang yang hebat-hebat lah. Tapi kita ni tak tahu lah. Kalau tu imam baca Wadduha pun rasa lambatnya kan. Kalau boleh biarlah tu imam tu baca 2 surah lah. Inna a'tainakal kautsar, dan surah apa? Surah yang pendek-pendek, qul a'udzu billahi wa qul a'udzu falaq, yang pendek-pendek. Kalau yang panjang-panjang tu tak nak. Itu dah fitrah kita lah. Nafsu dia kalau boleh dia tak nak dengar kan baca-bacaan ayat Al-Quran. Dan barang siapa lupa akan membaca tasbih itu pada tempatnya, terlupa pada qiyamnya, mungkin terlupa pada rukuknya. Rukuk dah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Allah. Nak macam mana? Dia kata maka hendaklah diperdapatkan pada rukun yang kemudian selepas dia dapatkan pada rukun yang kemudiannya supaya genap bilangannya itu 300 tasbih. Ada yang kata genapkan pada rukun yang cukupkan pada rukun yang selepas pada itu. Ada juga kata himpunkan, letak di bawah lah pada hak benda terlupa tu. Inilah riwayat yang pertama yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bagi apa tu? Daripada Sayyidina Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, kan, bagi apa tu? Bagi mamaknya, mamak ni bapa saudara lah. Istilah Melayu lama lah. Mamaknya itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ni bapa saudara siapa dia tu? Nabi SAW. Nah, dia kata, ala u'tika illa am nahuka ala ahbuka bi syai'in idza anta fa'altahu ghafarallahu laka dhanbika awwalahu wa akhirahu qadimah wa hadithah khatahu wa amdahu sirrahu wa alaniyah saghiratan wa kabiratun tusalli 4 rak'atin taqra'u fi kulli rak'atin fatihatul kitab wa surah fa idza faraghta min al-qira'ah fi awwal rak'atin wa anta qa'imun taqulu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan thumma tarka'u fatakuluha 10 thumma tarfa'u min sujud fatakuluha 10 thumma tasjud fatakuluha 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقول 10 فذلك 75 في كل ركعة ونفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل فإن ثم تفعل ففي كل جمعة مرة. Tengok, ni nak cerita beratnya ataupun Nabi suruh Nabi berat. فإن لم تفعل في كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. Artinya, hai mamakku, bukan mamak jual di jalan dah. Mamak di sini adalah nisbah kepada bapa saudaraku. Mamakku, Nabi kata, bahawa bapa saudaraku adalah aku hendak memberi akan dikau, adalah aku negerahi, aku anugerahkan akan dikau, adalah aku kasih akan dikau dengan suatu apabila engkau kerjakan akan dia, nescaya diampuni Allah Ta'ala bagimu, kan, akan dosamu. Nah, awalnya dan akhirnya, sedianya atau baharunya, tersalahnya atau sengaja, sama ada tersembunyi atau nyata, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, iaitu bahawa engkau perbuat sembahyang 4 rakaat, maka engkau baca pada tiap rakaat itu Fatihah dan surah. Maka apabila engkau selesai daripada bacaan pada rakaat yang pertama itu, padahal engkau berdiri, maka engkau bacakan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Maka engkau rukuk, engkau baca tasbih itu 10 kali. Kemudian engkau angkat kepala, yakni tidak, dan engkau kata pada hal
engkau berdiri akan tasbih itu 10 kali, kemudian maka engkau sujud, maka bacalah olehmu akan tasbih itu 10 kali, kemudian maka engkau angkat kepalamu padahal engkau duduk dan membaca olehmu tasbih itu 10 kali, kemudian maka engkau sujud yang kedua maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali, kemudian maka engkau angkat kepalamu maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali juga, maka jadilah demikian itu dalam tiap-tiap satu rakaat 75 kali, maka engkau perbuat yang demikian itu di dalam 4 rakaat maka jikalau kuasa engkau berbuat sembahyang tasbih itu pada tiap-tiap hari. Nabi nak cerita keutamaan. Kalau boleh buat tiap-tiap hari, maka perbuatlah olehmu. Tak sanggup tiap-tiap hari ni. Letih lah. Main. Kalau betul-betul kita buat, orang biasa baca ayat lazim, dalam 40 minit juga, kan? Maka jika engkau tak kuasa, kata Nabi, engkau berbuat akan yang demikian itu pada tiap-tiap hari. Maka, kalau kamu tak boleh buat tiap-tiap hari, maka berbuat olehmu di dalamnya tiap-tiap satu Jumaat, mana seminggu sekali. Maka jika tiada kuasa engkau perbuat akan yang demikian itu tiap-tiap Jumaat sekali, tak nak buat, maka perbuat olehmu akan yang demikian itu, kan, di dalam tiap-tiap sebulan sekali. Allah, kan, kayanya Allah Ta'ala. Kalau kita lah offer mari sekali, kalau nak hari, kata nak sudah, Allah Ta'ala offer lagi pada kita. Kalau tak boleh buat satu hari, pergi pada satu minggu. Kalau tak mampu satu minggu, kan, maka perbuat olehmu akan yang demikian itu di dalam tiap-tiap sebulan sekali. Boleh buat sebulan sekali? Allah, berat lagi tu. Dia kata jikalau tiada kuasa engkau perbuat akan yang demikian itu pada tiap-tiap sebulan sekali, maka perbuat olehmu akan dia di dalam tiap-tiap setahun sekali. Allah Akbar. Offer lagi. Malunya kita lah. Setahun sekali buat tak buat? Wah, bila? Bulan puasa. Nasib baik ada bulan puasa. Nah, kalau tidak, pakai tak ingatlah bila kita nak buat. Maka jika tiada kuasa kau perbuat akan yang demikian itu setahun sekali, Nabi kata maka perbuatlah engkau akan yang demikian itu, kan? Nah, sekali ataupun makmur hidupmu. Jadi begitu. Seumur hidupmu sekali. Sekurang-kurangnya kita hidup ni sekali buat juga. Alhamdulillah kalau sekali tu dah buat dah. Sekurang-kurangnya setahun sekali pun lepas dah. Sebulan sekali dah lepas lagi. Jangan cerita tiap-tiap hari lah. Sebulan sekali pun tak lepas. Setahun sekali depan. Nak cerita apa? Macam salafus salih, mereka ni solat bukannya setahun sekali. Bila Nabi kata begitu setiap hari, maka mereka cari yang setiap hari. Walaupun Nabi offer banyak, kalau tak boleh buat tiap-tiap hari, buat seminggu sekali,
tak boleh buat seminggu sekali buat, sebulan sekali tak boleh buat sebulan sekali buat, setahun sekali tak boleh buat setahun sekali. Carilah satu malam sepanjang hidup kamu buat juga sekali. Kita pilih mana? Kita pilih hujung sekali. Awak tak buat sembahyang tasbih? Sembahyang. Berapa bila? Tiap-tiap hari. Oh, tiap-tiap hari melampau pula. Kan? Dah seminggu sekali. Seminggu sekali pun tak buat juga. Dah setahun sekali pun tak buat juga. Last sekali? Sekali seumur hidup. Oh, teruk sekali seumur hidup. Okey apa? Orang lain langsung tak buat. Orang kita dia melihat dari segi buat amal. Nah, sekurang-kurangnya saya buat juga. Kan? Dia punya fikir dia, kalaulah orang tu tak apalah, sekurang-kurangnya saya buat juga. Dia punya fikir lagu tu. Orang yang fikir nak dekat Allah Ta'ala, mula-mula dia buat sekali seumur hidup. Lepas tu tak boleh. Tak, kurang-kurang setahun sekali kena buat. Bila nak buat? Saya ingat malam cari 10 malam terakhir adalah itu Qadar, buatlah situ sekali, setahun sekali. Lama lepas takkan setahun sekali tasbih kepada Allah Ta'ala. Kena banyak sikit. Tak, sebulan sekali. Ni dah masuk dah. Habis dah Rabiul Awal, ni masuk lagi Rabiul Akhir dah. Hari 2 Rabiul Akhir. Kena buat ni dah. Kena tasbih dah sekali. Kan bagus. Lepas tasbih dah sebulan sekali, 5-6 bulan dah. Dah nak tambah lagi. Pergi pula seminggu sekali. Lepas seminggu sekali, sehingga timbul rasa seronok. Kalau boleh nak buat kan? Tiap-tiap malam kita bangun untuk solat sunat tasbih. Tu baru betul. Bukan makin lama makin kurang. Kita buat masalah amalan makin lama makin kurang. Itulah menyebabkan kita, ya Allah ni, kualiti dari segi ibadat tak ada. Baca Quran tak ada disiplin. Saya baca Allah, saya baca ikutmu. Macam mana tu? Tengok. Kalau rasa tahan saya adalah 8 masa, saya rasa seronok nak baca hari ni, saya boleh baca. Sekali baca dalam 1 juz ataupun 5 muka surat. Tapi bila temu dengan sibuk, baca balik satu muka surat. Sibuklah yang melampau, langsung tak baca. Ni tak ada. Amalan ni Allah. Sebab tu Nabi SAW ajar pada sahabat supaya ibadat ni biarlah ada peningkatan daripada pelaksanaan yang kita buat. Allah. Kan? Habis cerita tentang cara solat sunat tasbih tadi. Mana lagi? Dia kata kalau tak kuasa setahun sekali, seumur hidup sekali, maka barang siapa mengerjakan akan sembahyang tasbih ini, nescaya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Baginya akan segala dosanya. Tanya orang kita. Cuba tanya diri kita. Antara diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata gini, siapa yang Nabi kata siapa yang beribadat, contoh Nabi kata, maka dia akan dapat pengampunan dosa. Kan? Satu lagi, contoh yang Nabi kata, siapa yang buat amal ibadat ni,
maka dia akan dapat duit 1 juta. Hak mana tu? Hak mana tu? Pilih salah satu sudahlah. Jawapan dia ikut nafsu kita. Taubat kita nak duit 1 juta. Dosa tak ampun ni. Iyalah, tak ampun pun tak apalah. Jangan dapat duit 1 juta dulu. Betul? Sebab tu kita tengok banyaklah amalan. Nabi SAW kata, contohnya, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa sungguh-sungguh penuh keimanan, maka baginya diampunkan dosa yang terdahulu daripadanya. Dosa-dosa kita itu semua diampunkan. Kalau baca ayat tu, hadis tu, apa nilai? Diampunkan dosa, hampir tak dapat apa-apa. Betul? Betul. Tak dapat apa-apa sekarang. Tetapi kalau kita puasa sungguh-sungguh, Allah Ta'ala janji nak ampunkan dosa kita. Allahu Rabbi. Akhirat itulah. Maka kita akan lihat keistimewaan yang cukup besar. Duit 1 juta ni, duit 1 juta sebenarnya tidak ada nilai pun nak balik di akhirat kalau kita tidak leburkan untuk menjadi saham kita di akhirat. InsyaAllah nanti kita sambung lagi tuan-tuan. Ada lagi berkaitan dengan solat sunat tasbih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala beri, ya Allah, pada kami peluang untuk kami meningkatkan amalan kami. Kita jangan duduk di peringkat seronok. Seronok sebab apa? Sebab kita rasa kita sudah jadi orang baik. Tapi amalan kita amalan yang statik. Tak tambah pun amalan kita, tapi kita rasa kita sudah baik. Jangan. Amalan kita mesti kita tingkatkan. Dari segi baca Quran, dari segi zikrullah, dari solat sunatnya, kita pertingkatkan. Di sanalah nanti Allah Ta'ala akan campurkan. Kalau kita betul-betul berdisiplin, komitmen kita tinggi, kita buat amal-amal salih, Allah Ta'ala akan kurniakan apa yang dipanggil sebagai kemanisan iman, insya-Allah, dalam hati sana bagi kita. Marilah tuan-tuan, kita ubahlah diri kita masing-masing untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup sampai sini, insya-Allah kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا ورسولا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم على الحق وارزقنا اتباعا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.